أرض الطبيعة ساحرة الأنهار والسفاري، الكلمات والمفردات تعجز عن وصف حقيقة جمالها، الوجهة الأولى للسائح العربي وبلا منافس، كل من يزورها سيعود منها بذكريات لا تنسى. أهلا بكم مشاهدينا في حوار دبلوماسي، وفي حلقة جديدة سننطلق من سفارة ماليزيا، ولقاء سيجمعني مع سفير ماليزيا لدى دولة الكويت سعادة السفير السيد داتو محمد. حياكم معنا، تفضلوا مشاهدينا. حياكم الله مشاهدينا في حلقتنا جديدة. في البداية نرحب بسعادة السفير. شكرا سعادة السفير على استقبالك لنا وحفاوتك وترحيبك وضيافتك لنا. شكرا. أهلا وسهلا. سعادة السفير، منذ متى بدأ عملك السياسي في دولة الكويت؟ Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Syaimah dan Al-Bawadi TV kerana sudi menjemput saya dalam program bersama Duta pada hari ini. Saya bermula berkhidmat di Kuwait adalah pada tahun 2018, bermakna sudah hampir 3 tahun saya berkhidmat sebagai Duta Besar Malaysia di Kuwait. Sebelum ini saya berkhidmat sebagai Konsul Jeneral Malaysia di Jeddah, Arab Saudi. نعم. سعادة السفير، ماذا كان شعورك عند استلام مهامك، عند صدور قرار استلام مهام عملك الدبلوماسي في دولة الكويت؟ Sebaik saja saya diberitahu saya akan dihantar oleh kerajaan Malaysia ke Kuwait, saya berasa amat lega sebabnya adalah Kuwait merupakan sebuah negara Islam dan Kuwait juga merupakan sebuah negara yang aman damai, yang kaya dengan petrol, dan juga saya sebelum itu saya berada di Arab Saudi, di Jeddah. Jadi tidak banyak perbezaan dari segi budaya dan dari segi bahasa. Jadi saya amat gembira dan lega untuk datang ke Kuwait untuk berkhidmat sebagai Duta Besar Malaysia di Kuwait bagi mempromosikan kepentingan Malaysia di Kuwait insyaAllah. سعادة السفير، ماذا أكثر شيء أثار إعجابك وجذبك في الكويت؟ Kuwait adalah sebuah negara yang saya kira amat penting di rantau Timur Tengah, dengan kaya dengan budaya yang amat tinggi, budaya dari kalangan Arab yang amat tinggi. Saya amat senang untuk berinteraksi dengan rakyat Kuwait yang terkenal dengan sikap baik dan juga amat ramah dengan tetamu asing. Kita tahu Kuwait mempunyai golongan expatriate yang amat tinggi, hampir 3 juta orang. Ini menunjukkan Kuwait adalah sebuah negara yang amat mengalu-alukan atau melayan tetamu mereka dengan amat baik. Inilah sesuatu perkara yang bagi saya amat menarik, dan rakyat Kuwait amat beruntung kerana mempunyai pemerintah dan kerajaan yang melayan baik semua expatriate yang mencari rezeki di negara ini. سعادة السفير، إذا تحدثنا عن العمل الدبلوماسي، ما هي أهم السمات الدبلوماسية الماليزية؟
Seperti yang mungkin Syaimah sedia maklum, Malaysia adalah sebuah negara Islam. Malaysia secara relatifnya adalah sebuah negara kecil. Malaysia juga adalah sebuah negara yang amat bergantung kepada perdagangan antarabangsa dan juga pelaburan asing. Jadi untuk membangunkan Malaysia, dasar luar Malaysia tertumpu kepada untuk mencapai keamanan, kemakmuran sejagat. Malaysia berhasrat untuk menjalin baik hubungan mesra dan rapat dengan semua negara. Sebagai sebuah negara di rantau Asia Tenggara, dasar luar Malaysia tertumpu untuk menjalin hubungan yang rapat dengan negara-negara jiran di ASEAN. Oleh sebab itu, kita menubuhkan ASEAN bagi memastikan keamanan, kemakmuran, keselamatan di rantau ASEAN terjaga. Malaysia juga merupakan sebuah negara di bawah PBB. Oleh itu, Malaysia memainkan peranan aktif dalam segenap sudut polisi global yang memberi kesan langsung kepada negara Malaysia seperti isu-isu keamanan, isu-isu keselamatan, isu-isu kemakmuran bersama, isu-isu iklim dan isu-isu kemanusiaan. Di samping itu, Malaysia sebagai sebuah negara Islam juga memainkan peranan aktif dalam persatuan ataupun kesatuan negara-negara Islam OIC. Malaysia memainkan peranan aktif dalam isu-isu yang menyebabkan penyatuan ummah yang mempunyai kesan kepada seluruh negara-negara Islam. Bagi Malaysia, OIC merupakan satu platform yang kita jadikan sebagai satu dasar untuk membangunkan negara-negara Islam dari segi ekonominya, dari segi politiknya, dari segi sosialnya secara bersama. نعم. سعادة السفير، كيف تصف العلاقات الكويتية الماليزية ومدى آفاقها المستقبلية في كافة المجالات؟ Hubungan Malaysia-Kuwait sudah terjalin semenjak tahun 1974. Malaysia pada ketika itu adalah merupakan negara pertama dari rantau Asia Tenggara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Kuwait. Bangunan ini yang Syaimah telah lihat sendiri, kompleks kedutaan Malaysia di Daya, Kuwait ini adalah merupakan simbol kepada bagaimana rapatnya hubungan Malaysia dan Kuwait. Kami membangunkan kompleks kedutaan Kuwait dan juga kediaman rasmi duta besar ini adalah hasil dari persetujuan kedua-dua belah negara, dalam mana kita bertukar tanah di Daya di Kuwait ini untuk kedutaan besar Malaysia dan di Kuala Lumpur untuk kedutaan besar Kuwait di Kuala Lumpur secara percuma. Ini menunjukkan keakraban yang ditonjolkan oleh kedua belah negara. Di samping itu juga, Malaysia dan Kuwait telah menjalin dan menandatangani banyak perjanjian dua hala dalam pelbagai bidang, dalam bidang kebudayaan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang perdagangan dan pelaburan dan sebagainya. Jadi saya kira dan amat bahagia melaporkan bahawa Malaysia dan Kuwait adalah dua buah negara yang menjalin hubungan diplomatik secara rapat dan seolah-olah sebagai hubungan adik-beradik. سعد السفير، كيف تصف لنا علاقة السفراء بعضهم في بعض في دولة الكويت؟ Saya amat gembira kerana di Kuwait kita mempunyai populasi diplomatik yang amat besar. Hubungan kami di antara duta-duta besar terjalin melalui majlis-majlis resepsi Hari Kebangsaan, melalui persatuan-persatuan yang bersifat regional grouping. Contohnya bagi kami Malaysia, kita adalah ahli kepada persatuan ASEAN dan kita mempunyai aktiviti yang amat aktif dan rapat di kalangan persatuan ASEAN. Kita juga berhubung rapat dengan komuniti diplomatik melalui kunjungan hormat di antara satu sama lain dan juga melalui diwana-diwana yang dianjurkan oleh
kedutaan-kedutaan asing di sini. نعم سعادة السفير، إذا أردنا أن ننتقل إلى محور هام وهو الثقافة، ما هي أهم المنارات والمؤسسات الثقافية في ماليزيا التي تهتم بالثقافة والأدب؟ Seperti Syaimah sedia maklum, Malaysia adalah sebuah negara Islam. Sudah pastinya sebagai sebuah negara Islam, masjid merupakan mercu tanda yang sering dilihat sekiranya Syaimah melawat Malaysia. Kita mempunyai masjid-masjid yang hebat di mana seni benanya berteraskan unsur-unsur Melayu Nusantara dan juga unsur-unsur Islam yang kemungkinan ideanya datang daripada rantau Arab. Kita juga mempunyai mercu tanda yang terkenal iaitu Kuala Lumpur City Centre. Merupakan menara kembar yang satu ketika dulu merupakan bangunan tertinggi di dunia. Kita juga mempunyai bangunan tinggalan kolonial British pada tahun 1800 iaitu bangunan Sultan Abdul Samad yang berciri benakan seni bena Inggeris. Selain itu, Malaysia mempunyai banyak mercu tanda yang saya tak dapat ceritakan semuanya di sini, yang kebanyakannya bersifat Melayu Nusantara dan juga bercirikan seni bina Islam. نعم سعادة السفير، نستأذن مشاهدينا في فاصل قصير ونرجع مرة ثانية، خلكم معنا. أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم من بعد الفاصل. سعادة السفير، إذا بنتكلم عن أهم الجامعات في ماليزيا يا ريت تذكرها لنا. Terima kasih Syaimah. Sebelum saya menjawab soalan itu, saya ingin secara terbuka untuk menjemput para pelajar dari Kuwait untuk melanjutkan pelajaran mereka di Malaysia. Ini kerana Malaysia menawarkan pengajian dalam pelbagai bidang yang berkualiti tetapi dengan kos yang amat mampu milik. Mengenai universiti-universiti di Malaysia, universiti yang terkenal di Malaysia adalah Universiti Malaya. Ia merupakan universiti pertama atau universiti nombor 1 di Malaysia yang sekarang ini menduduki ranking 59 di dunia dan juga merupakan universiti 9 universiti terbaik di Asia. Yang kedua adalah Universiti Putra Malaysia, menduduki ranking 132 di dunia. Yang ketiga adalah Universiti Kebangsaan Malaysia, menduduki ranking 141 di dunia. Seterusnya adalah Universiti Sains Malaysia, ranking 142 di dunia. Universiti Teknologi Malaysia, ranking 187 di dunia. Selain daripada 5 universiti di atas, yang mana saya menjemput pelajar-pelajar dari Kuwait untuk melanjutkan pelajaran di universiti tersebut, kami juga ada universiti yang bertaraf antarabangsa iaitu Universiti Islam Antarabangsa yang 24% daripada populasi pelajar adalah daripada pelajar-pelajar antarabangsa. Sekali lagi saya sukacita ingin menjemput
mana-mana pelajar Kuwait yang berkelayakan untuk melanjutkan pelajaran ke universiti-universiti di Malaysia. ماذا عن أهم الكتاب والروائيين في ماليزيا؟ Di Malaysia memang terdapat ramai penulis terkenal, tetapi penulis yang saya ingin sebutkan sebentar nanti adalah seorang tokoh yang telah dianugerahkan anugerah sastrawan negara, iaitu Datuk A. Samad Said yang kini berumur 85 tahun. Datuk A. Samad Said merupakan seorang penulis sejak bermula dengan novel pertama iaitu Salina tahun 1961 yang memaparkan bagaimana Malaysia pada masa itu dilanda masalah kemiskinan dan bagaimana perjuangan seorang yang bernama Salina untuk keluar daripada belenggu kemiskinan dengan mencari pekerjaan sebagai pelayan di Singapura dan Tanah Melayu pada tahun 50-an. itulah Datuk Abdul Samad Said. نعم سعد سفير، كيف تسعون إلى تطوير العلاقات الثقافية الكويتية الماليزية؟ Saya amat suka cita kerana pada masa ini hubungan budaya antara Malaysia dan Kuwait adalah amat kuat. Ini adalah diasaskan kepada semangat bersaudara sebab Malaysia dan Kuwait kedua-duanya adalah dua buah negara Islam yang mempunyai kesamaan dari segi budaya yang tunjangnya adalah agama Islam. Pada masa ini kami sedang berusaha untuk menandatangani MOU atau perjanjian dalam bidang kebudayaan, di mana melalui perjanjian ini kami sedang berusaha untuk mempertingkatkan lagi pertukaran di antara pelajar dan juga penjawat awam. Kami juga ingin meningkatkan kerjasama dari segi pelancongan dan kebudayaan, pertukaran dari segi penganjuran minggu kebudayaan sama ada di Kuwait atau di Kuala Lumpur, dan juga dari segi tilawah Al-Quran. Untuk makluman Syaimah, sebelum berlakunya pandemik COVID-19, peserta tilawah Malaysia hampir setiap tahun menyertai pertandingan tilawah Al-Quran di Kuwait, dan juga peserta tilawah Qari daripada Kuwait pada saban tahun menyertai pertandingan atau tilawah Al-Quran di Malaysia, terutamanya pada bulan Ramadan. نعم سعادة السفير، كيف تقيم دور مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية في إحياء الثقافة واللغة العربية ودورها مع كافة الدول في توثيق ذلك؟ Saya amat kagum dengan peranan Yayasan Abdul Aziz Saud Al-Babtin yang tujuannya adalah untuk memartabatkan bahasa Arab dan sastra Arab. Saya difahamkan Yayasan Al-Babtin telah menganjurkan pelbagai aktiviti bagi usaha-usaha bagi untuk memartabatkan atau meninggikan lagi martabat bahasa Arab dan sastra Arab di rantau Arab ini. Bagi saya, bahasa Arab dan sastra Arab merupakan satu elemen atau unsur yang amat kuat yang mempengaruhi budaya yang ada di masyarakat Muslim di Malaysia. Budaya yang kami amalkan di Malaysia kebanyakannya adalah berdasarkan pada ajaran Rasulullah SAW yang merupakan seorang Arab. Jadi unsur-unsur Arab ini telah meresap di kalbu masyarakat Muslim, terutamanya masyarakat Melayu di Malaysia. Ia telah meresap ke seluruh kehidupan harian, daripada bangun pagi, solat subuh, dan sampailah daripada adab makan, adab bagaimana berhubung dengan anak dan bapa, anak dan ibu bapa, dan juga adab-adab berniaga, sehinggalah amalan sewaktu sebelum tidur. نعم سعد سفير، إذا انتقلنا معك إلى الزي التقليدي أو الزي واللباس، وهو من الملامح الثقافية والهوية لأي بلد، فماذا عن اللباس التقليدي في ماليزيا على حد سواء للرجل والمرأة؟ Untuk makluman Syaimah, Malaysia adalah merupakan sebuah negara
yang bersifat majmuk. Kami mempunyai pelbagai bangsa dan keturunan dan agama. Oleh sebab itu, kami dari segi tradisi pakaian, kami mempunyai pelbagai jenis pakaian mengikut tradisi dan agama masing-masing. Contohnya bagi masyarakat Islam dan Melayu seperti saya, untuk lelaki kami ada baju Melayu dan untuk perempuan kami ada baju kurung. Bagi masyarakat Cina dan India, mereka ada baju Cheongsam dan sebagainya. India ada dhoti dan kurta. So begitulah masyarakat orang asli ataupun di Sabah dan Sarawak, mereka mempunyai pakaian tradisi masing-masing. نعم سعد سفير، إذا تكلمنا عن الموسيقى والمسرح والسينما والفن هذه كلها والرسم أيضا تعبيرات فنية راقية تتغنى بالموروث. كلمنا عن أهم تلك التعبيرات الفنية في ماليزيا. Sesuai dengan dan selaras dengan masyarakat majmuk Malaysia, dari segi budaya seni, Malaysia juga mempunyai kepelbagaian yang tersendiri. Bagi masyarakat Melayu, seni mempertahankan diri adalah yang amat terkenal, iaitu silat. Seni silat di mana masyarakat Melayu mengamalkan silat untuk persiapan sekiranya diserang musuh. Jadi silat ini diajarkan semenjak daripada kanak-kanak lagi, bagi mereka mempertahankan diri. Walaupun pada masa dulu kami kekurangan dari segi alat senjata, tapi kami mempunyai alat senjata yang dinamakan keris. Keris adalah alat senjata yang dikaitkan secara rapat dengan seni mempertahankan diri silat. Begitu juga dengan lukisan, kami mempunyai lukisan tersendiri yang berbentuk batik. Batik adalah warisan Nusantara Melayu. Bagaimana kami melukis lukisan batik untuk dijadikan baju untuk kaum perempuan. Khat juga adalah merupakan warisan seni yang kami warisi daripada kesenian Arab. Dalam tulisan khat adalah merupakan kemahiran yang diajar sejak kecil lagi di Malaysia. Begitu juga dengan masyarakat non-Muslim lain di Malaysia, China, India dan sebagainya, dan di Sabah dan Sarawak, mereka mempunyai jenis-jenis tarian dan jenis-jenis kesenian mereka tersendiri yang kalau saya ceritakan di sini mengambil masa yang amat panjang.